Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tu dia dijai, ingat tu. Kursus pidato tahun 99. Pesertanya adalah Din Binjai. Saya jurulatih. Mengucap pun menggeletar. Itu dulu. Alhamdulillah. Saya sebenarnya perasaan bercampur baur sekarang ni dapat tengok sahabat-sahabat lama, Pak Abu dan isterinya Iza, sejak 98 September sampai sekarang terus setia. Bila dapat jumpa balik adik saya, saudara Lokman, saya paling ingat kami ceramah lepas Jumaat di Citra. Kemarau kami ceramah dekat Bendang. FRU di belakang pentas. Datuk Johari Abdul sedang berunding. OCPD serahkan notis pasal bercanggah dengan akta polis. Lokman ni, dia kata Lokman, dia boleh koyak surat tu depan polis. Segentak dengan itu loceng berbunyi, maka kita pun memandi air lah malam. Orang yang dalam perjuangan dulu turun bukit pun kayu, itu Lokman. Hikmah perjuangan ni Lokman, turun bukit tu brave, dia kayu. Lepas itu dia laju. Saya sangat gembira Kian pun ada dengan tangan kecederaan dia. Saya tak boleh sebut lah, Zainuddin dulu TV3, Hamdi, saudara Salahuddin dah tentulah mewakili kawan-kawan kita. Saya rasa terharu sangat nak jumpa. Saudara, 5 tahun dulu hari ini 16 Mei 5 tahun dulu Nugri, ingat tak kita berkumpul di Padang Mpok Mall? Ingat tak Bu? 16 Mei, sebab pada hari itu pada jam 11 pagi Lembaga Pengampunan bermesyuarat di Istana Negara yang di-Pertuan Agong waktu itu Sultan Kelantan memperkenankan pengampunan penuh Datuk Seri Anwar dan menjadikan Datuk Seri Anwar seorang manusia bebas, yang keputusan ke bawah beli tuanku pada waktu itu ialah Datuk Seri Anwar yang diheret dan dituduh di mahkamah itu adalah satu perkara yang diistilahkan sebagai miscarriage of justice. Dia tak patut dituduh atas jenayah yang dia tidak pernah buat. Sebab itu Agong bagi pengampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar. 16 Mei 2018. Siapa yang ada di Padang Angkot Mall malam tu kanan? Ramai kita berucap. Sebab malam tu kita berjaya membentuk kerajaan. Kita belajar daripada episod itu juga. Betul disebut tadi oleh Bakhtiar, Hamdi, Salahuddin. Perjuangan ini panjang. Kita mula 2 September 98 dalam peristiwa Untold Story, Anwar di Untold Story. Yang saudara tengok tu filmnya. Saya ikut menulis skrip filem tersebut tanpa royalty. Itu tulisan naratif dan juga pengesahan saya juga. Okay. Yang tak dimuat masuk adalah mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO 4 September yang membawa kepada pemecatan Datuk Seri Anwar daripada parti. Itu 3 September. Yang itu kita masuk dalam skrip, tapi pengarah tak sempat masuk dalam filem. Tak apa, insyaAllah ada sequel dia. Kira Anwar di Untold Story 2, Anwar di Untold Story 3 dan seterusnya, insyaAllah kita usahakan.
ini panjang. Sebab itu panjang tempoh perjuangan dan banyak ujian dan cabaran memang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Ketika Nabi dan ketika para sahabat merasa resah, perjuangan yang dibawa ini perjuangan yang betul, benar, tapi lambat mencapai kejayaan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lataba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqa." Betul babu. Makhraj mungkin semak dengan babu. Allah Ta'ala kata, jika perjuangan yang kamu bawa ini wahai Muhammad, perjuangan yang mudah dan cepat mencapai kejayaan, nescaya berbondong-bondong manusia akan menyertai kamu. Hakikatnya perjuangan yang kamu bawa ini payah, banyak ujiannya, panjang perjalanannya. Sebab itu hanya yang lulus lapisan dan lulus ujian yang kekal istiqamah bersama kita sampai saat ini. Baik, Datuk Seri Anwar selalu pesan, reformasi sukatan berjaya atau tidak bukan setelah dia jadi Perdana Menteri, atau saya Salahuddin jadi Menteri, atau Amir jadi Menteri Besar, atau kawan-kawan kita jadi Exco, ahli Parlimen. Bukan. Itu bukan ukuran dia. Ukuran sebenar ialah keupayaan kita menterjemahkan agenda reform dalam bentuk dasar-dasar negara sehingga membawa manfaat kepada rakyat terbanyak. Itu ukuran kejayaan reformasi. Dia selalu ingatkan kita begitu. Dan hari ini dengan kuasa politik yang kita ada, tekad kita nak ubah wajah Malaysia. Datuk Seri Anwar selalu sebut 3 perkara yang dia nak buat. Pertama, dia nak susun, dia nak pulihkan semula, dan dia nak merakyatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi negara maju dan berkembang, dan agihan kekayaan dia nak bagi balik kepada rakyat. Dia buat dengan cepat, tanpa lengah. Tak sampai 72 jam jadi Perdana Menteri, dia panggil tokoh perniagaan Tan Sri Said Mokhtar. Dia kata, pada kejayaan, keuntungan perniagaan beras kamu, apakah boleh kamu pulangkan sebahagian kepada penanam padi miskin yang berada di lantai kerak bawah kemiskinan? Tan Sri Said Mokhtar dengan senang hati memberikan komitmen tunai dan seterusnya keuntungan setiap tahun kepada penanam padi. Ini cara Datuk Seri Anwar terjemahkan kasih sayang dia terhadap golongan bawah. Lalu, saya baru minggu lepas makan malam dengan Tan Sri Said Mokhtar di Kompleks Bukhari sebelah Masjid Negara, dan dia ceritakan dengan saya bagaimana dia menerima panggilan daripada Perdana Menteri, dan dia tanpa basa-basi memberikan komitmen. Saudara, tak lama lepas itu, beberapa hari, Datuk Seri Anwar diundang dalam program penjajah kecil di Kuala Lumpur, sepenuh hari penjajah. Kemudian dia sebut dream dia, impian dia. Dia kata harapan dia adalah di celah-celah bangunan tinggi pencakar langit di Kota Raya Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit naik, tumbuh, tetapi di celah-celah bangunan itu dia berharap ada tempat dan ada ruang untuk penjajah kecil cari makan, dengan tempat yang bersih, bekalan api air yang mencukupi supaya mereka boleh berniaga dan mencari nafkah. Di celah-celah bangunan tinggi ada ruang dan tempat untuk rakyat kecil mencari nafkah kehidupan. Itu impian Perdana Menteri. Ya. Kepada kami dia pesan, Saifuddin, urusan pekerja asing, betul negara perlukan pekerja asing, peladangan, petik buah sawit, pertanian, perkhidmatan, perkilangan, pembinaan. Negara perlu pekerja asing, betul. Tanpa pekerja asing, ekonomi tak tumbuh. Kita baru terpukul dengan insiden COVID. Saya berikan amanat kepada
kepada kamu. Salahuddin jadi saksi dalam kabinet. Minggu-minggu awal kami bermesyuarat. Turunkan migration cost. Ini bukan perhambaan moden. Yang kedua, speed up the approval process. Proses kelulusan mesti pantas. Yang ketiga, kebajikan warga asing yang datang. Pernah tak di kalangan anggota jemaah menteri kata dia, luangkan sikit masa tanya pembantu rumah kita, kenapa sanggup tinggalkan suami, anak-anak, keluarga dan kampung halaman datang ke Malaysia untuk cari nafkah sesuap nasi. Bagi masa dengar cerita mereka supaya datang keinsapan. Dengan itu kita akan jadi pemimpin dan kerajaan yang jaga kebajikan mereka. Kepentingan majikan, jangan setelah mereka keluarkan belanja kemudian bekerja lagi. Migration cost mesti turun, proses mesti cepat, kebajikan pekerja terjaga, kepentingan majikan juga terpelihara. Itu garis besar panduan Perdana Menteri berikan. Saudara Salahuddin, Kementerian Pengguna dan juga kos sara hidup. Ya. Arahan Perdana Menteri sangat jelas. Kita sedang bergelut dengan peningkatan kos sara hidup, inflasi, harga barang, food security, semuanya itu. Dia beritahu dengan Salahuddin, saya tak mau dengar alasan. Saya mau kamu tampilkan satu idea segar, unik dan baru. Tunjukkan bahawa kerajaan Madani ini kasih dan sayang kepada rakyat, bukan sekadar ungkap tapi kita laksanakan. Punya fikir, Salahuddin tampilkan idea rahmah. Alhamdulillah, ianya disambut dengan begitu baik. Dan pada saya salute, dia lebih pantas berbanding waktu saya mulakan inisiatif Food Bank di kementerian yang sama 4-5 tahun dulu. Saya percaya, saudara, seorang sahabat Nabi, dia bertanya dengan Nabi. Dia tanya, and I quote, "Oh Messenger of God." Seorang sahabat Nabi tanya dengan Nabi, "How do I soften my heart?" Macam mana saya nak bagi hati saya lembut? Hati lembut maknanya tengok orang susah, insaf. Itu hati lembut. Tengok kebaikan, kita jadi seronok, kita jadi bangga. Tengok keadilan, kita nak ikut serta. Hati yang lembut. Seorang sahabat tanya, "Oh Messenger of God, how do I soften my heart?" Nabi jawab, "Feed the poor," beri makan orang miskin, "and pat the head of an orphan," usap kepala anak yatim. InsyaAllah hati keras macam mana pun akan jadi lembut. Saya ucap salut Saudara Salahuddin. Inisiatif rahmah betul-betul memenuhi falsafah ini. Saudara, sebab itu fokus kita ekonomi, kebajikan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dan menteri rukun dalam ucapan dia adalah good governance, tolak rasuah, tolak pembaziran, penyelewengan salah guna kuasa. Setiap hari Rabu setiap minggu memulakan mesyuarat kabinet, rukun ucapan Perdana Menteri ialah mengingatkan jauh daripada terlibat perkara-perkara itu. Alhamdulillah, kalau selalu pemimpin ingatkan, mudah-mudahan kita terjaga. Saudara, kalau itu kita dah tunjuk impak yang besar. Kita turun ke Kedah himpunan hari raya, puluhan ribu manusia. Dua malam lepas di Gombak, kita boleh tengok kehadiran manusia. Sebelum itu, Salahuddin menjadi tuan rumah di Terengganu. Nik Nazmi jadi tuan rumah di Kota Baru. Kemudian kerajaan Pulau Pinang buat di UiTM Permatang Pauh. Saudara Amin buat di Seremban. Kemudian di Kedah. Kita boleh tengok bagaimana seolah-olah histeria sambutan rakyat terhadap pemimpin yang kita kasihi ini. Itu memberi lonjakan semangat yang kuat kepada mereka. Saudara, sebab itu
tugas kita belum selesai, kurang daripada 2 bulan, 3 bulan, kita akan turun ke 6 negeri. Lawan kita, mereka akan timbulkan rasa curiga terhadap keutuhan kerajaan ini. Saudara, percayalah, saya Saifuddin Nasution membantu sama Perdana Menteri dan rakan-rakan yang lain dalam mengajak dalam proses rundingan yang panjang supaya blok politik yang lain bermula 19 November untuk membantu dan bersama menyokong Datuk Seri Anwar. Barisan Nasional, Premier Sarawak, Haji G, GRS, Syafi'i, Saudara Syed Saddiq, Saudara Larry, semua itu kita guna masa untuk bincang, ajak berunding, duduk, dengar. Akhirnya Alhamdulillah, apabila semua telah yakin dan tak kala istana memanggil mereka satu persatu, kesemuanya bersetuju bahawa kami akan bersama dengan kerajaan perpaduan. Dan setelah mendengar pengakuan semua mereka, ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong tanpa syak ragu lagi, pada 22 hari bulan melalui mesyuarat Majlis Raja-Raja, kesemua Raja-Raja Melayu bersetuju dengan Datuk Seri Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri. Itu episod dia. Berunding dan berunding dan berunding. Akhirnya Alhamdulillah tercapai. Kita fokus ekonomi, kebajikan rakyat dan practice of good governance. Saudara, lawan kita akan tunjukkan bahawa kerajaan ini goyang. Datuk Seri Anwar pun cara minggu depan Parlimen sudah bawa usul undi tak percaya. Oh, usul apa? Kena notis 2 minggu. Datuk Seri Anwar bagi tahu dengan Johari Abdul Speaker, dapat notis kurang 2 minggu pun masuk dalam agenda nombor 1 22 hari bulan. Usul undi tak percaya. Kalau ada sampai siang tadi saya tanya Johari, ada Jo? Tak ada. Tak apa Jo, tunggu sampai pagi Isnin. Dia nak tengok Muhyiddin kah, Hamzah kah, Haji Hadi kah, Azmin tak ada. Sorry, tak ada. Ambil tak ada. Betul, tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Bermaksud berbeza masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Parlimen pun dia tak buat, dia istihad darurat. Usul undi percaya pun dia tak buat. Kalau kita buat usul undi tak percaya confirm, dia tak akan bagi dah. Beza Datuk Seri Anwar. Yang pertama, usul undi percaya. Tuan-Ku Agong kata Anwar, saya dah lantik kamu. Perlembagaan Persekutuan kata Yang di-Pertuan Agong bolehlah melantik seorang dari kalangan wakil rakyat, Dewan Negeri, Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri yang baginda yakin mendapat sokongan majoriti. Saya dah gunakan kuasa saya, apa perlu lagi? Datuk Seri Anwar beritahu Di-Pertuan Agong, I'm a true Democrat. Apa pun junjung kasih atas pelantikan dan kepercayaan tuanku, tapi patut juga mohon untuk bentangkan usul undi tak percaya, usul undi percaya. Dan pada hari itu juga, perkara yang Muhyiddin tak berani buat, Anwar buat. Anwar menerima sokongan 148 hari kali. Tak berubah. Jadi apa lagi modal dia nak sekarang? Cari kalimah Allah. Habislah dia kata. Dengan itu kalimah Allah ni habis. Baik, mari saya cerita. Satu ketika ada seorang perempuan namanya Jill Island. Dia orang Sarawak, suku Melanau. Dia bawa balik beberapa penerbitan untuk kegunaan dia, CD dan buku bahasa Indonesia yang ada kalimah Allah, Baitullah, solat dan Kaabah. Mengikut akta penerbitan dan mesin cetak 1984, Din, cara bersyarah tu lengkap dengan akta sebut semua. Dulu ajak ceramah ni tak faham juga. Akta penerbitan mesin cetak 1984 kuasa kepada Kementerian Dalam Negeri bahawa bahan penerbitan seperti itu tak boleh dibawa masuk. Ada satu arahan pentadbiran 1986 telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi bila masuk dekat pintu masuk negara, kastam tahan, buka tengok
ada teks, buku dan CD bahasa Indonesia yang ada kalimah Allah. Custom rampas. Isu dia custom rampas. Sebab apa? Akta penerbitan dan arahan pentadbiran kata bahan itu tak boleh masuk, rampas. Jill Island lawan di mahkamah. Hakim, nama Hakim Norbi. Peguam Jill Island kata, yang Arif Hakim, anak buang saya buat masuk bahan ini. Custom tahan. Custom kata ada arahan pentadbiran 1986 yang mengatakan bahan ini tak boleh buat masuk. Peguam Jill Island kata, yang Arif, 1986 juga ada keputusan kabinet. Masa itu Dr. Mahathir. Dalam keputusan kabinet itu ada satu keputusan bahawa perkara ini dibenarkan asal ditulis cop untuk agama Kristian saja. Lokman, ada cop keputusan kabinet 1986. Keputusan kabinet kata kalimah ini, Allah, Baitullah, Kaabah dan solat tidak boleh digunakan melainkan dicop untuk penggunaan Kristian sahaja pada bahan penerbitan ini. Keputusan Kabinet 1986 Perdana Menteri Dr. Mahathir. Arahan pentadbiran yang dikeluarkan oleh KDN tahun 86 juga mengatakan tak boleh buat masuk, custom rampas. Hakim kata, Kabinet kata boleh dengan cop, custom kata tak boleh. Bila berlaku pencanggahan, Hakim kata Jill Island kamu menang. Itu keputusan Hakim. Hakim bukan kata Jill Island kalimah Allah kamu boleh guna. Bukan ada keputusan itu. Hakim kata ini mahkamah sivil. Saya bukan buat keputusan tentang isu teologi. Saya buat keputusan tentang isu administratif, iaitu arahan pentadbiran bercanggah dengan keputusan Jemaah Menteri 1986. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi ialah bercanggah keputusan Kabinet dengan arahan pentadbiran yang digunakan oleh custom mengikut akta pencetakan. Itu keputusan mahkamah. Tiba-tiba bila ada pencanggahan begitu, Peguam Negara kemudian menasihati saya. Dia kata, Dato', kalau kita rayu, pencanggahan ini terlalu fatal, terlalu real. Dia kata, sebaik-baiknya kita selesai secara amicable solution. Syadang. Ya, dan saya pun bawa kepada Jemaah Menteri. Itu prosesnya. Menarik balik bukan bermakna menarik balik keputusan mahkamah seolah-olah mahkamah ada memberi kebenaran bahawa Jill Island boleh guna kalimah Allah. Keputusan mahkamah hanya berkaitan bahawa tindakan custom rampas itu tidak mengikut undang-undang. Itu aja keputusannya. Luar ni dia punya pusing bola, seolah-olah kita tarik balik rayuan terhadap keputusan mahkamah yang katanya membenarkan penggunaan kalimah. Tidak ada keputusan mahkamah yang membenarkan penggunaan perkataan Allah dalam kes Jill Island di bawah Mahkamah Tinggi dengan hakimnya Hakim Norbi. Dan itu tadi saya buat sidang media tadi. Jadi selesai sidang media, saya bagi penjelasan kepada Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara sebab petang tadi Perdana Menteri mengadap Bawah Diri Tuanku Agong pre kabinet sebelum mesyuarat kabinet besok. Sudah. Lokman penting faham ni, dia pengarah komunikasi UMNO. Dia nak kena cerita macam saya cerita dia, Lokman. Adalah hotel. Keputusan ini keputusan administratif, bukan keputusan berkaitan teologi. Mahkamah tak buat keputusan tentang agama. Itu mahkamah sivil, perundangan sivil. Dia bukan buat keputusan benar kalimah Allah guna atau tidak. Dia buat keputusan custom rampas itu tak ikut undang-undang. Itu saja. Itu saja. Saya pun buat penjelasan. Alhamdulillah. Tadi saya terima mesej daripada Dr. Mazhar, saya terima mesej daripada Ustaz Samsuri Ahmad dengan mesej Alhamdulillah lega setelah tonton TV3 dengar penjelasan Datuk tentang isu ini. Alhamdulillah, golongan-golongan tidak kawal, dia sudah faham.
Tapi kalau ada Hana spin juga, itu sudah Hani lah. Sudah Den Zukri Akacah apa semuanya, apalah jawab. Rozan apa lah, takkan bagi kami lagi. Apalah pula jawab. Mai Madani lah jawab. Janganlah bagi anggur tu biar Anwar Ibrahim fokus jaga negara. Ni kira ni serahkan baca gen-gen dia lah. Tak patut masuk pun tajuk ni. Ya, ini kena tu. Ni pada dengan Zulfikar apa semua tu. Apa Zuhari mai pada Sarawak tu. Apa dia lah jawab. Tak ada kita lagi lah. Tu maksudnya. Bukan kenapa ya kita apa jadi menteri dah apa tahu jawab dah. Apa panggil lah majlis macam ni. Panas lah ke mana apa kumai kalau soal nak syarah tajuk ni. Tak ada masalah. Saya lah. Okey. Macam ceramah belah raya. Bukan boleh ni jangan kata reformasi ni kan. Lawan tetap. Dulu lawan sekarang. Mudah kau faham. Mudah faham. Baik, alhamdulillah. Saya begitulah. Saya diminta lancarkan, bukan lancar, pra-pelajaran. Saya mesti Pak Abu ni semua kering ni. Mula-mula pra-pelajaran, lepas tu pelancaran, lepas tu pos pelancaran. Dia lancar ya kita. Dia penuh hampa menyakai dan aku faham lah. Dia pakai aku buat kerja ni lah tu. Jadi alhamdulillah. Sekarang saya nak sebut bini tadi sebelum mai ke sini tadi, lepas jumpa dengan PSN, saya beritahu tu si sebenarnya kita pergi ke si Perdana tu Ustaz Samsul gegah ke sana, tapi saya tahu tu si untuk pertama kali saya angkat Datuk Si awak saya tak boleh ada si Perdana pasal saya ada peluncuran main Madani dengan kawan-kawan reformasi. Tinggal Perdana Menteri tu dia nak main sini. Dah tentu sana ni kena nasi lemak ada kecil sikit. Ya apalah bagilah. Bagilah. Lemak antara bangsa ke apa. Ni yang milih ada 3-4 tu apa pun. Nampak sangat bangga. Itu semua trik nak minta bajet lah tu. Tak apalah. Saya untuk permulaan tengok prestasi ni lah. Tengok prestasi. Ni dah daftar belum? Akaun dah ada. Baik, dengan itu saya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi sumbangan permulaan RM10,000 dulu. Saya harap lepas ni minta Salahuddin juga. Hanya ada RM5,000 ya. Salahuddin pun 10, saya pun 10. Saya tahu peruntukan menteri berapa, peruntukan ahli parlimen berapa. Zahir, berapa Zahir? Zahir, sebut terus Zahir, berapa? RM5,000 juga. Nampak baca. Datuk Salim dia taraf tersendiri. Ini level-level kita ya. 10, 5, RM25,000 dah. Macam akaun dah ada lah. Okey, beres. Selesai. Tengok Salim. Ayah mana dapat RM25,000 dah? Dulu ceramah, yes. Dengan ini bisa lancarkan kutipan derma. Dulu. Lepas itu kita bawa umum. Makluman tuan-tuan sebelum kita mengakhiri jumlah kutipan malam ini RM1,763 5 kubang. Dulu. Nah, RM10,000, RM10,000, RM5,000, RM25,000. Alhamdulillah permulaan. Alhamdulillah. Buat bagi betul. Saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacita dah. Marilah bersama-sama kita meluncurkan pertubuhan Malaysia Madani, singkatan MY Madani. Reformasi.